Belanjawan madani kedua akan terus menjokong usaha mikro, kecil dan sederhana selaras dengan hasrat kerangka ekonomi madani, iaitu menyokong peningkatan kapasiti perniagaan serta daya saing, meningkatkan pendapatan rakyat dan negara. Kemudahan pinjaman perniagaan keseluruhannya akan disediakan untuk manfaat PMKS berjumlah sehingga 44 bilion ringgit. Kemudahan pinjaman kecil juga disediakan dan ini melibatkan 2.4 bilion ringgit di bawah Bank Negara Malaysia, BSN dan Tekun. 1.4 bilion ringgit di bawah pinjaman mikro BSN bagi menyediakan modal perniagaan, peralatan dan pemasaran kepada penjaja dan pengusaha kecil-kecilan. 330 juta ringgit di bawah Tekun untuk pembiayaan peniaga kecil seperti pengusaha batik dan kraft, usahawan orang asli, Bumi Putra, Sabah dan Sarawak. 30 juta ringgit disediakan khusus untuk perniagaan yang diusahakan oleh masyarakat India. Sebanyak 720 juta ringgit dikhaskan untuk menggalakkan wanita dan belia menceburi bidang perniagaan. 4 tonggak dan strategi reformasi kesihatan telah diperkedalkan. Kementerian Kesihatan diperuntukkan 41.2 bilion ringgit. Satu kenaikan besar, peningkatan terbesar daripada kalangan semua kementerian. 5.5 bilion ringgit untuk memperolehi bekalan obat, bahan guna habis, reagen dan vaksin. Walaupun saya telah mengarahkan supaya procurement ubat itu harus diteliti supaya tidak ada keterisan dan cari obatan termasuk dari rantau dan tidak semuanya harus bergantung pada Eropah dan Amerika Syarikat. Baik, itu tadi adalah sebahagian daripada rangkuman berkaitan tentang fokus bagi Belanjawan 2024 yang telah pun dibentangkan pada 13 Oktober Jumaat. Saya kira merupakan salah satu usaha penting apabila memperkasakan PMKS yang merupakan penyumbang utama juga kepada KDNK negara. Tidak lain tidak bukan juga sektor kesihatan yang perlu untuk diberikan fokus kerana kita semua tahu sektor kesihatan menyumbangkan intensiti dalam konteks kehidupan rakyat lebih lestari. Dan hari ini kita nak menyaksikan lebih mendalam lagi fokus perbincangan kita tidak lain tidak bukan juga berkaitan tentang perkasa ekonomi ataupun inisiatif ekonomi rakyat dan kita nak tinjau di Sabah Sarawak dan juga kita nak menyaksikan bagaimana pelaburan asing boleh membantu kepada perkembangan ekonomi negara. Dan apa yang kita boleh lihat sebenarnya dalam pemetangan belanjawan, kita boleh lihat keutamaan itu diberikan khususnya kepada rakyat bagi menjamin kelas trend dan juga orang kata itu mengukuhkan kedudukan ekonomi secara keseluruhan. Baik, pagi ini anda bertemankan saya Dina Syah Salim dan juga saya Zahra Rashid. Pagi ini kita bersama dengan individu yang akan bercakap lebih lanjut tentang perkara ini. Kita nak analisis tentang perkara yang telah pun dibentangkan dalam Belanjawan 2024. Saya terus memperkenalkan dua panel kita di studio yang pertama itu Dr. Mustazar Mansur merupakan Ketua Kluster Mikroekonomi Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan juga Lestari Fakulti Ekonomi dan juga Pengurusan UKM. Selamat datang Doktor. Apa khabar Doktor? Baik, Alhamdulillah. Ya, dan selain daripada Doktor juga, kita ada juga tetamu melalui talian Skype. Saya perkenalkan Dr. Zul Hazwan Husaini yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dari Bumi Kenyalang. Okey, nanti kita nak tanya juga berkaitan Sabah Sarawak ini pandangan daripada Dr. Zul. Walau bagaimana kita mulakan dahulu perbincangan kita melihat kepada inisiatif ekonomi rakyat. Pertama sekali bercakap tentang inisiatif ekonomi rakyat tidak lain tidak bukan adalah tentang untuk menoktahkan kemiskinan tegar. Dan antara inisiatif yang popular dilakukan adalah tentang IPR di mana 3 program utama di dalamnya. Seperti sedia malam tahun ini menyaksikan bahawasanya ia telah pun membantu untuk meningkatkan lebih kurang 2,000 peserta dan mereka ini hampir ramai yang sudah pun mendapat manfaatnya apabila pendapatan secara kasar bulanan mereka hampir mencecah RM14,000. Ini adalah salah satu tindakan positif yang dilakukan. Disebabkan faktor itu juga kerajaan telah pun meningkatkan lebih kurang dalam RM500 juta untuk meningkatkan lagi program IPR ini. Dalam konteks ini saya bertanya kepada Dr. Mustazar dahulu, bagaimana Dr. melihat kerajaan untuk merancang dan juga memperluaskan dan meningkatkan program IPR ini bukan semata-mata kepada 1-2 inisiatif saja tetapi diperluaskan lagi dan dalam konteks yang sama juga program itu bersifat jangka masa panjang. Ianya bukan semata-mata untuk
menyelesaikan isu pokok pada hari ini saja, Doktor? Okey, terima kasih kepada bernama sekali lagi kepada saudara Dini dan juga saudari Zahan. Okey, kita lihat dari segi bagaimana PMX telah mula melihat untuk cuba membasmikan kemiskinan yang berada di Malaysia dengan melalui salah satu insentif pendapatan rakyat. Betul. Jadi seperti mana saudara Dini katakan tadi adalah tentang satu program insan. Sebenarnya kebetulan saya ada memegang jawatan di tempat saya bekerja, and then individu ataupun agensi yang terlibat adalah Kementerian Ekonomi dan dibantu oleh Unit Perancangan Ekonomi Negeri. Jadi mereka berkendakkan meletakkan beberapa program itu di universiti, yang mana vending machine antara salah satu programnya lah Ihsan. Jadi kalau kita lihat vending machine ini sebenarnya, kalau kita nak berniaga selepas COVID ni, selalunya dia melibatkan sewaan. Okey, bila sewaan ini selalunya selepas sahaja COVID ni, ekonomi semakin rancak. Kita tahu bahawa selain daripada bahan mentah yang semakin meningkat, tetapi sewaan itu adalah salah satu kos. Kalau dalam ekonomi kita bagi kos tetap. Bila kos tetap ini dapat di-wavekan melalui vending machine. Vending machine ini adalah satu budaya perniagaan yang telah mula di negara-negara maju, terutamanya kalau kita pergi Jepun, Korea dan sebagainya. Malah mereka kalau ada satu tempat tu kafe khas untuk vending machine saja. Malah vending machine ini pun dah berteknologi tinggi, dan vending machine ini boleh mengetahui AI-nya, mengetahui stoknya macam mana dan sebagainya. Dan saya lihat di situ dia telah cuba melihat bahawa vending machine ini menggantikan tempat untuk tu dan dibayar oleh kementerian, yang mana peserta-peserta hanya membayar dalam satu certain amount untuk sewaan tersebut sedikit, dan juga dia meletakkan harga yang RM2 hingga RM5. Jadi saya rasa harga yang dia letak itu sangat kompetitif jika berada di tempat-tempat awam. Kalau kita ingat RM2, RM5. Sekarang harga nasi lemak ke nasi ayam dan sebagainya, harganya lebih. Betul. Jadi dengan harga ini saya rasa dia juga membantu orang-orang yang ingin membeli menu-menu yang ramah dan sebagainya. Jadi saya rasa program ini boleh diteruskan, tetapi perlu ada pemantauan dan perlu pastikan bahawa peserta-peserta yang kompeten sahaja yang dapat menjalankan program ini, dan supaya tidak akan ada isu. Sebab problemnya di sini ialah vending machine ini bila berada di satu tempat, kita bimbang dari segi kontraknya, kita bimbang dari segi kelangsungannya, dan kita bimbang dari segi kualitinya. Tapi insya-Allah mereka telah diberikan khusus. Tetapi kita tahu bahawa mereka mungkin adalah pernah berniaga di tempat lain untuk mendapat vending machine, tetapi dari segi penerimaan makanan itu sendiri arak-arak dengan teknologi yang boleh memastikan makanan itu kekal kualiti baik, belian yang baik bila masa. Sebab kalau di universiti, di tempat awam dan sebagainya, 24 jam itu sangat penting. Betul. Kadang-kadang kita lapar, macam Dini dan juga Zahra dulu kita teringat dulu masa belajar, malam-malam pukul 11, pukul 12 nak pergi makan. Kalau kita berharapkan orang berniaga di kafe-kafe yang ada di ni dah tutup, takkan dia nak berniaga sampai ke malam. Jadi itulah pilihan yang sepatutnya ada. Okay. Dan bercakap tentang program IPR ini, Doktor, sedikit saya keluar sikit dari skop. Kalau kita tahu ia adalah salah satu langkah untuk menghapuskan miskin tegar. Tapi bagaimana untuk kita hendak memberikan, orang kata itu, galakan kepada mereka ini untuk mereka sama-sama menyokong program ini? Mungkin ada juga yang merasakan okey, apakah antara faedah yang kami akan dapat? Adakah perkara ini akan konsisten? Adakah akan berlanjutan atau dalam jangka masa pendek saja? Bagaimana, Doktor? Okey, sebenarnya Zaran dan juga Dini, kalau kita lihat sebenarnya application yang minta pada IPR terlampau banyak. Memang terlampau banyak dan menggalakkan. Okey, malah dia telah berperingkat-peringkat dengan ada kerjasama dengan syarikat luar. Ini kita panggil PPP lah. PPP itu Public Private Partnership. Yang mana syarikat ini akan menawarkan, akan meletakkan mesin-mesin ini, membantu dari segi orang miskin tegar itu. Mereka tak payah fikir. Mereka just restock sahaja. Jadi bila diorang restock ini, jadi sekurang-kurangnya mereka akan dapat pendapatan yang berkala, tidak perlu tunggu di situ. Jadi mereka boleh buat kerja lain. Maknanya dah ada sistem di situ. Ya, jadi mereka boleh buat e-hailing dan sebagainya. Dan sebenarnya IPR ini bukan vending machine, sebab tim saya daripada UKM ada juga perkara yang baru yang kita lihat di sini ialah kita mengoptimalkan tanah yang ada. Banyak tanah-tanah yang terbiar di negeri-negeri, tetapi masalahnya ialah undang-undang negeri dan undang-undang persekutuan tidak sama. Jadi bila negeri itu mempunyai kerajaan yang lain, jadi agak sukar juga untuk mendapat kelulusan dan sebagainya.
rakyat. Sekarang ni macam ni lah. Kita berada di dalam pandemik itu 2 tahun 3 tahun agak suffer, dan sekarang dengan geopolitik yang agak mencabar, saya rasa kita harap ada kerjasama demi rakyat, supaya mereka dapat mengoptimalkan apa yang ada dan dapat membantu untuk menyediakan, contoh kalau kita tahu kejadian makanan, kita nak padi, kita nak ayam dan juga telur, makanan asas. Kita jangan nanti bila dah kronik nanti negara maju macam China pun dulu pernah ada waktu dia orang kebuluh. Bila dia orang ada kebuluran, makanan tak cukup, ramai yang mati. Kita tak nak tunggu macam tu. Jangan pula nanti ada peperangan dan sebagainya. Jadi kita harap benda ni mesti ada. Mesti cukup supaya kita rasa kita akan harga pun murah. Maklumlah baru-baru ni kalau beras tempatan tak cukup, okey, kita ada bergantung pada import, malah kita terpaksa beli. Tetapi orang-orang yang susah ni mahal, 2 kali ganda. Bayangkan diorang cukup duit memang tak cukup. Nak tunggu mengharapkan SCR dan juga apa-apa bantuan SARA dan sebagainya. Jadi mereka perlukan harga yang murah. Itu yang saya harapkan Kejaminan Makanan dapat membantu dari segi IBR tadi mengoptimumkan tanah yang ada. Okey, itu adalah sebagai yang mungkin boleh dilakukan oleh kerajaan. Dalam konteks yang sama juga difahamkan untuk menyokong mereka ini adalah bantuan perniagaan. Seperti disebut tadi oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, bagaimana ianya akan diselaraskan oleh agensi-agensi kerajaan. Dan kalau boleh saya dapatkan Dr. Zul dalam konteks ini untuk kita menilai tentang kemudahan bantuan perniagaan kepada kerajaan, oleh agensi kerajaan, khususnya seperti kita ada MARA, UDA, kita sendiri ada DBKL yang membantu untuk menaik taraf perniagaan. Dalam konteks ini, Dr. Zul, saya nak bertanya, bagaimana Dr. Zul melihat kerajaan merancang untuk mengintegrasikan agensi-agensi kerajaan ini supaya memudahkan urusan untuk peniaga-peniaga mendapatkan bantuan, khususnya dalam konteks birokrasi, kerana itu yang akan menjadi juga penentu kepada peniaga-peniaga untuk meneruskan kelangsungan dan juga niat mereka berniaga. Sebab kita nak memudahkan mereka melakukan pengurusan ini. Bagaimana daripada Dr. Zul dalam konteks ini? Okey, kalau kita lihat, saya recap baliklah dalam siri bajet pembentangan dari untuk tahun-tahun yang sebelumnya, kerajaan telah menekankan tentang betapa pentingnya untuk mendukung ke arah kemajuan PKS ini. Lebih-lebih lagi jika kita lihat pada tahun 2020-2021, kita lihat dalam keadaan kita berdepan dengan pandemik ini, sektor yang paling teruk terjejas adalah PKS. Dan itu kita lihat betapa kerajaan lebih agresif di dalam menyediakan pelbagai insentif, sepertinya adalah pinjaman mudah. Okay. Di pinjaman mudah ini, kalau kita lihat business as usual, sangat sukar dan agak kompetitif untuk PKS untuk mendapatkannya. Itu bergantung kepada evaluation yang kita lihat, yang mana lebih sesuai, yang mana lebih bermutu untuk diberi bantuan. Tetapi sejak dari COVID-19, kerajaan telah memperkenalkan beberapa saluran, beberapa dana yang mudah untuk mereka pinjam dan untuk memperbesarkan dan cuba untuk bertahan dari sewaktu pandemik. Dan kalau kita lihat sekarang, okay, walaupun sekarang kita telah melepasi pandemik dan enter kepada fasa endemik, PKS masih lagi struggle disebabkan satunya kesan pandemik selama 2 tahun itu melibatkan kerugian yang berterusan. Kalau kita hakikatnya sebenarnya, kalau PKS ni kalau sehari tak dapat sell pun agak sukar untuk mereka untuk survive pada bulan itu. So kalau kita bayangkan dalam masa 2 tahun ini mereka tidak mendapat hasil yang begitu yang biasa mereka dapat, dan itu amat menjadi cabaran bila kita mula pada endemik, dan ini kita membuka ekonomi dan mereka berlumba-lumba untuk survive. Dan satu cabaran baru lagi, inflasi serta keadaan pasaran global dan domestik ini tidak stabil. Dan ini sebenarnya memerlukan modal yang besar untuk mereka memulakan dan mengembangkan perniagaan. Dan pada tahun ini juga kerajaan telah memperuntukkan sebahagian besar juga. Jika kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, lebih daripada 40 bilion telah di kerajaan merancang untuk menyediakan peruntukan ini untuk PKS terutamanya. Dan saya lihat pelbagai saluran telah diberikan seperti Tekun, AIM. Okay, kalau kita lihat contoh AIM ini memfokus kepada golongan wanita dan ibu tunggal, dan Tekun ini fokus kepada penjaja, dan bank-bank pembangunan komersial lain fokus kepada perniagaan PKS yang agak formal. Dan saya pasti dari Kementerian Ekonomi juga mereka akan menyelaraskan pelbagai insentif ini berikutan,
kalau kita lihat amount yang besar ini, segmen-segmen kumpulan PKS ini berlainan. Tuntutan untuk penjajah itu lain, tuntutan untuk sektor informal lain. Sektor informal ini satu juga. Kalau kita lihat sebelum pandemik, sektor informal tidak diberi perhatian. Tapi sewaktu pandemik, kita lihat kerajaan telah acknowledge tentang betapa pentingnya untuk kita membuat satu kaedah bagaimana untuk kita menolong sektor informal, disebabkan kebanyakan mereka tidak mempunyai lesen. Dan dari itu peranan tekun sini kita dapat lihat, sebenarnya bukan nak dikatakan underground economy, tapi more tu informal economy juga penggerak utama ekonomi negara yang perlu kita fikirkan perencanaannya bagaimana untuk kita membantu mereka. Kadang-kadang mereka ni kebanyakan dari luar bandar. Mereka tidak begitu memahami kalau mereka register company kan, contoh register mereka terikat dengan akta. Mereka terikat dengan akta lembaga hasil dalam negeri yang kalau mereka tersilap atau mereka tidak mempunyai pengetahuan yang panjang terhadap itu, dan mereka terikat kepada penalti dan sebagainya. Tapi sebab itulah menyebabkan mereka lebih cenderung untuk informal. Tapi hakikatnya informal economy ini juga memberi peranan yang besar kepada ekonomi negara, dan saya lihat kerajaan mula memberi fokus melalui tekun dengan memperuntukkan seberapa jumlah dan prosedur yang kurang birokrasi ini menyebabkan PKS yang berada di kategori informal ini dapat faedah dan alternatif bantuan yang diberi oleh kerajaan. Betul. Dan doktor, kita bercakap tadi, doktor ada sentuh mengenai cabaran dalam pasaran di global ini, dan saya kira salah satu daripada cabaran pengusaha IKS ini adalah dari segi promosi. Kalau kita tahu kebanyakannya daripada produk maupun servis itu sendiri ada yang mengutamakan mungkin branding yang sudah established, kalau boleh saya sebutkan. Bagaimana agaknya cara untuk kita menggalakkan mereka untuk mengadakan promosi bagi mereka memasarkan produk ataupun servis mereka itu sendiri? Okey, saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Mustaza tadi sebelum saya menjurus kepada respon yang spesifik kepada perkara itu di dalam program inisiatif pendapatan rakyat kan. So kita dapati betapa sektor PKS ini, terutamanya golongan-golongan yang berpendapatan rendah ini, mereka kurang pengetahuan dan kemahiran. Boleh saya katakan kemahiran lah untuk memasarkan melalui platform IPR ini, yang mana Dr. Mustaza menyatakan tadi, kerajaan telah menyediakan platform, maksudnya market yang menjamin terdapat demand yang besar di situ, yang hakikatnya miskin tegar ini mereka memerlukan pendapatan yang sustainability. Dia tak boleh kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Betul. Kita nak menghapuskan what do we call miskin tegar ini, kita harus remove that kind of syndrome, pagi pagi, kais petang makan petang. So keduanya adalah tentang kita perlu juga melalui MARA yang lebih dekat dengan sektor luar bandar ini menekankan beberapa teknik yang mudah melalui digitalization. Di mana digitalization ini sangat meluas dipergunakan, dan ianya adalah pintu gerbang kepada pasaran yang besar, bukan setakat dari global dan dari domestik juga. Jadi kita harus memberi saluran yang khusus kepada golongan PKS yang di luar bandar ini agar mereka dapat menembusi pasaran yang besar dengan kita menyediakan khusus-khusus yang lebih efektif dan mudah untuk mereka fahami dan mengaplikasikan teknik-teknik promosi untuk memasarkan produk mereka. Okey. Baik, itu antara pandangan awal berkaitan tentang isu ekonomi rakyat ini, dan selepas ini kita nak bercakap pula berkaitan tentang Sabah dan Sarawak. Bagaimana komitmen yang dinyatakan oleh Kerajaan Persekutuan untuk meningkatkan pembangunan khususnya di kawasan Sabah dan Sarawak, semua selepas ini. Baik, kembali bersama dengan kami. Kita teruskan dengan Dr. Mustaza pula. Doktor, kita nampak kita nak sentuh dari aspek pelaburan asing. Kita tahu sekarang ini kadar inflasi negara dari bulan ke bulan semakin baik. Dan saya kira ini adalah salah satu, orang kata itu, keadaan yang meredakan, terutamanya dalam kita menarik pelabur asing untuk sebenarnya melabur dalam negara sendiri dan sekaligus meningkatkan ekonomi negara. Pandangan ataupun pendapat doktor sendiri berhubung perkara ini. Okey, terima kasih ya, Zahan.
Kalau kita lihat dari segi pelaburan asing, saya tak nak terlihat pada pelaburan asing, hanya kita lihat juga pelaburan daripada domestik. Okay. Kalau kita lihat di sini sebenarnya, ekonomi kita sekarang kalau ikutkan dari segi pembentangan pada hari Jumaat yang lepas, kalau kita lihat sumber kita semakin lama semakin terhad. Disebabkan itu kerajaan telah memperkenalkan beberapa hasil. Jadi dengan sumber yang terhad ini, bagaimana kita nak merancangkan ekonomi secara satu caranya ialah PPP, public private partnership. Sebenarnya benda ini juga dibuat di tempat saya. Saya ada terlibat juga dengan di situ. Yang mana kita nak pastikan benda itu deliver fasiliti yang terbaik, kita kena pastikan tata kelola yang terbaik. Sebab apa? Kalau kita tidak menjalankan tata kelola yang terbaik, kita macam contohlah kita punca kuasa jatuh pada kami, tetapi kami terpaksa merujuk kepada kerajaan di atas, kementerian dan sebagainya, supaya MOF presiden ni sama, kita ikut. Tetapi apa yang kita lihat di sini ialah kita nak dapat operator atau syarikat yang terbaik, yang mana syarikat itu tidak ada apa-apa rasuah ke bagaimana ada kaitan dengan beberapa individu ke. Jadi secara tidak langsung mereka tidak ada kos tambahan di situ. Bila mereka tidak ada kos tambahan, malah yang mereka dilantik itu betul-betul orang yang betul-betul layak. Sebenarnya dah menjimatkan poket kerajaan. Jadi di situ apa yang kita buat di sini ialah benda itu jalan dengan lancar, dengan baik dan lebih cepat. Yang itu yang berlaku di Sabah dan Sarawak. Mereka ada punca kuasa itu, mereka tahu apa yang mereka perlu, dan mereka ada syarikat-syarikat yang mereka kenal di sekitarnya, tetapi mereka masuk tender open. Jangan masuk direct. Tidak boleh masuk direct, tetapi mereka tahu okey di situ ada proses-prosesnya yang mana kita dapat yang terbaik. Okey, namun begitu saya nak cerita di sini ialah ada satu benda yang saya ada satu kajian tim dengan saya, iaitu berkaitan dengan SPRM punya projek, yang mana mereka mengatakan bahawa proses pendaftaran, proses kelulusan semua perlu digitalkan. Sebab secara manual sebenarnya kita ada gap yang mana boleh menyebabkan proses ini terlibat dari segi keterisan dan sebagainya. Sebenarnya bila ada begitu, benda itu lebih telus, lebih mudah dan tidak ada kos dan sebagainya, tetapi proses itu lebih cepat. Tetapi okey, saya nak bagi contoh macam inilah. Apa yang kita nampak dahulu, apa yang kerajaan buat sekarang berbeza. Kalau sekarang kita buat benda yang salah, benda itu cepat viral. Kalau ada sebuah perasan, dahulunya banyak peniaga-peniaga yang tidak boleh berniaga di tepi jalan, tidak boleh berniaga di mana-mana. Sebenarnya itu adalah periuk nasib mereka, yang mana mereka bekerja di tempat lain tidak cukup, mereka perlu ada berniaga. Malah mereka ada bagus berniaga tetapi tidak diberikan peluang. Tetapi sekarang benda itu kurang berlaku, tidak ada lagi viral dan sebagainya. Tetapi bila proses ini digitalkan di kerajaan negeri sebagainya, benda itu lebih smooth, lebih murah, lebih mampu milik. Tetapi yang tetapinya ialah yang macam mana Dr. Zul cakap, perniagaan informal dan sebagainya perlu melihat dari segi peranan kerajaan. Janganlah bila dah berniaga nanti externality negatif itu dibiarkan. Saya bagi contoh mudah, bila berniaga kebersihan tak dijaga. Bila berniaga menyebabkan kesesakan lalu lintas. Jadi banyak benda-benda, contohlah benda tu tersumbat dan banjir. Jadi yang itu nanti kerajaan terpaksa tampung. Jadi mereka pun perlulah dah ada extra melihat cost sebenarnya di situ. Jadi fasiliti juga membantulah. Ya, betul. Konteks ini. Dan bercakap soal pelaburan ini, ia je berlaku bukan sekadar FDI tapi DDI juga, domestic investment itu penting, dan ia berbalik kepada soal pengurusan dan perlu ada koordinasi antara pihak-pihak khusus kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Dan salah satu perkara menarik adalah apabila kewujudan jawatan kuasa tindakan penyelarasan pelaburan dan juga perdagangan JTPPP akan dirangka bagi tujuan menyelaraskan tentang perkara-perkara ini. Dalam konteks ini, bagaimana Doktor melihat peranan yang dimainkan oleh JTPPP dalam usaha untuk memudahkan lagi proses pelaburan asing khususnya dalam konteks FDI dan juga DDI bagi peringkat negeri dan pun peringkat persekutuan? Okey. Jadi sebenarnya dari segi pelaburan ansur asing masuk itu adalah melalui Kementerian Minting. Tetapi Kementerian Ekonomi juga terlibat dari segi penyelarasan. Okey, di situ ada koridor-koridor yang akan menjaga. Tetapi apabila adanya jatuhkuasa yang betul-betul puncakuasa daripada kerajaan pusat sendiri, masuk mereka tahu di mana yang patut mereka tumpukan, di mana di sini patut ditumpukan elektronik ENE, di sini ada pertanian. Tetapi dalam masa yang sama mereka tahu apakah fasiliti yang perlu ada. Sebagai contohlah, saya pernah banyak kali sebut, bila kita pergi kepada Pening, Selangor dan juga Johor, kita tahu tiga-tiga negeri ni memang sangat maju. Bila dah terlampau banyak lori dan sebagainya, alhamdulillah baru-baru ni bajet dah luluskan 6 lagi besar daripada Sedenak dan sebagainya. Sebab kawasan tu sangat jam, penuh dengan lori dan sebagainya. Mereka tidak ada pilihan untuk mendapatkan kos sebab dia punya airport
ada di Pulau Pinang. Jadi apa yang buat sementara waktu ini, kita besarkan jalan, kita bagi peluang, ada banyak lagi fasiliti yang boleh disediakan selain daripada jalan raya, selain daripada fasiliti pusat kawasan perindustrian, yang seperti yang selalu saya sebut, expatriate perlu akan ada fasiliti macam sekolah antarabangsa dan sebagainya. Jadi mereka rasa nak seronok datang ke Malaysia, dengan harapan mereka boleh melabur dan mereka boleh beri peluang perniagaan dan peluang pekerjaan kepada rakyat kita. Itu yang paling penting. Jadi kadang-kadang ada benda yang tak berjaya disebabkan oleh tidak adanya benda-benda ini. Okey, saya bagi contoh mudahlah. Pelabuhan Kelang baru-baru ni dia bagi RFP. RFP is a request for proposal. Request for proposal maksudnya dia bagi kepada mana-mana syarikat swasta yang memikirkan bahawa dia bagi proposal pada kerajaan yang digunakan konsesi yang ada, tanah kerajaan dan sebagainya, untuk mereka private cut, tetapi dengan harapan dia bagi harga cas yang tidak tinggi dan kerajaan tidak perlu melabur apa-apa. Jadi secara tidak langsung pelabuhan kita naik. Bila pelabuhan naik dengan ada ECRL, akhirnya ekosistem itu lengkap. Ekosistem yang lengkap ini menarik minat saya apabila saya melihat bagaimana satu pembukaan industri baru akan dibuat di kawasan Perak Utara di sebelah kirian apabila industri sektor E&E akan diwujudkan. Ini menarik minat saya apabila melihat mungkin boleh melimpahkan limpahan ekonomi kepada rakyat setempat. Dalam konteks ini, manfaat yang akan diterima oleh kawasan khusus di kawasan Perak Utara ini, bagaimana limpahan ekonomi itu boleh dirasai oleh masyarakat seluruhnya dan juga mungkin barangkali akan mewujudkan ekonomi hiliran bagi masyarakat setempat. Doktor. Okey. Menarik itu sebab kalau kita lihat di Perak, tidak ada satu kawasan perindustrian yang sehebat di Selangor. Okey, di Selangor dan di Pening. Dan juga Johor lah. Tapi yang Selangor ni, sebab saya duduk Selangor lama, okey, bila kita lihat di Selangor, kita tahu bandar yang paling, antara yang paling kaya dan tersusun dari segi pembangunannya ialah Shah Alam dan Bandar Baru Bangi. Shah Alam dan Baru Bangi ada kawasan industri, tetapi bagaimana mereka menyusun dengan keadaan yang baik, tidak rasa macam kita duduk di kawasan kilang. Itu bagus. Sedangkan berada industri di situ. Ya, ada kawasan industri. Tapi berbanding dengan satu tempat yang dulu saya pernah duduk, saya tak nak sebut negeri dan tempatnya, bila ada pencemaran, itulah tempat yang kita akan rasa. Jadi saya harap susunan yang contohilah Shah Alam dan juga Bandar Baru Bangi, macam mana mereka meletakkan kawasan perindustrian dan kawasan penetapan orang-orang yang di kawasan sekitar KL berasa tidak duduk di kawasan kilang. Jadi secara tidak langsung mereka memberikan peluang perniagaan dan juga peluang pekerjaan, dan malah value-values untuk nilai kawasan itu telah membangun dan malah lengkap dengan fasiliti yang apa yang kita nak. Kadang-kadang doktor, kalau kita cakap tentang lengkap fasiliti, segala orang kata buka mata tu semua under one roof. Tapi saya kira ada baiknya, ada buruknya juga. Ada mungkin setengah daripada masyarakat mereka tidak mahu bersesak. Kita pergi tempat ni, semua dah ada, kita pula tak ada, kita punya privacy itu sendiri. Mungkin dalam hal ini ada pros and cons daripada pandangan doktor sendiri. Okey, dari segi kesesakan tu dia subjektif. Okey, cuma kalau kita pergi, saya bagi contoh dekat Bandar Baru Bangi dan juga Bandar Adin, itu yang kata kalau agensi je adalah dikontrol oleh PKNS. Okay, PKNS ni dikawal untuk Shah Alam dan juga Bandar Baru Bangi. Model ini kalau kita lihat bagaimana mereka menyusun dari segi trafiknya, bagaimana dia susun dari segi penetapan tempat tinggal untuk warga pekerja-pekerja kilang dan sebagainya. Kalau kita lihat dari segi connectivity antara itu lengkap. Jadi kita rasa tidaklah, macam contohlah di tempat yang saya asal, saya tengok mereka punya pekerja naik basikal. Bila naik basikal, mereka ikut peraturan mereka. Jadi kita kadang-kadang berebut dengan basikal. Malah ramai kejadian-kejadian kemalangan di situ. Jadi sebab mereka rasa mereka nak cepat, kita pula cepat. Jadi saya rasa apa yang dibuat di sini ialah PBT dan juga Kerajaan Pusat boleh bekerjasama supaya tidak benda itu berlaku. Dan kadang-kadang, ini bagi contohlah, pekerja-pekerja mereka boleh pula mandi di tempat yang tak sepatutnya dan sebagainya. Jadi saya rasa benda itu perlu dikuatkuasakan lagi supaya mereka pun seronok bekerja di sini, malah mereka pun rasa dapat pendapatan, tetapi dalam masa sama rakyat yang sekitar itu rasa happy. Baik, kita nak meninjau juga bagaimana situasi pelaburan khususnya bagi kawasan Borneo. Dr. Zul, dalam konteks ini saya nak tahu tentang potensi-potensi industri yang mungkin boleh untuk dilihat dan diberikan tumpuan khususnya di Sabah dan juga Sarawak. Apakah fokus yang perlu untuk diberikan dalam pembangunan industri yang mana boleh meningkatkan lagi pelaburan asing ataupun pelaburan domestik ke dalam kedua-dua negeri ini, sekaligus membuka peluang sektor pekerjaan lebih besar kepada rakyat Sabah dan juga Sarawak? Tadi Dr. Mustaza telah menyentuh aspek-aspek mikroekonomi, dan mungkin kali ini saya ingin menyentuh sedikit tentang makroekonominya. Kalau kita lihat, ini hakikatnya telah dinyatakan di dalam bajet yang mana Perdana Menteri telah menyatakan betapa sejak kebelakangan ini FDI
kita agak perlahan jika dibandingkan negara-negara jiran. Maksudnya di sini kerajaan juga telah menekankan tentang betapa pentingnya untuk kita membuat reformasi dari segi landscape ekonomi di tingkat makro. Ini penting agar kita dapat menarik minat pelabur-pelabur asing untuk melabur di negara kita. Dan keduanya, harus kita sedari landscape ekonomi global itu berubah. Bila landscape ekonomi global itu berubah dan negara kita tidak ke arah perubahan itu menyebabkan negara kita tersisir daripada tempat untuk dipilih untuk melabur seperti FDI. Dan kerajaan melihat perkara itu. Dan di mana kerajaan dalam bajet 2024 ini juga telah menekankan tentang pelaksanaan dan pelan New Industrial Plan 2030 dan pensusuran ekonomi ke arah circular economy, green economy dan digital economy. Juga memberi penekanan sedikit tentang keterjaminan makanan dengan dalam usaha kita untuk meningkatkan production kita, terutamanya beras. Secara kebetulannya dasar kerajaan negeri Sarawak ini ke arah itu. Jika kita lihat kerajaan negeri Sarawak amat positif dan amat agresif dalam menarik pelabur untuk melabur dalam bidang circular economy, dalam bidang green economy dan dalam bidang digital economy ini. Melalui platform ini yang disediakan oleh kerajaan negeri ini akan menarik minat mereka untuk melabur dalam bentuk FDI di negeri Sarawak. Saya mengambil contoh tentang beberapa mineral, beberapa sumber-sumber mineral yang berpotensi untuk dikembangkan untuk negara untuk membangunkan tenaga yang boleh diperbaharui. Mengambil contoh tentang agar. Mungkin agar ini sesuatu yang baru dan kerajaan negeri berusaha untuk membangunkannya dengan melihat potensi ini boleh pergi jauh. Kita akan berdepan dengan situasi yang mana ambil contohlah industri penerbangan. Industri penerbangan kita sangat bergantung kepada tenaga yang tidak boleh diperbarui, minyak dan gas. Tapi dengan adanya sumber agar ini, kita dapat kita dapat mendokong ke arah energy transition dalam sektor penerbangan ini daripada bergantung kepada oil and gas kepada tenaga yang boleh diperbarui agar. Agar ini adalah satu material yang diperlukan dalam prosedur SAF di dalam penerbangan. Dan kita akui sektor penerbangan ini mempunyai nilai yang sangat besar di peringkat global dan juga di peringkat negara. Kerana yang menggunakannya adalah pesawat, kapal terbang dan nilainya besar. Dan saya lihat di sini kerajaan menggunakan platform ini untuk menarik minat pelabur asing. Kita definitely kita negara yang membangun, belum maju, dan kita masih lagi memerlukan teknologi dari negara maju untuk membangunkan sumber-sumber mineral yang berpotensi untuk dikembangkan seperti agar tadi. Dan pelbagai lagi inisiatif yang telah ditekankan di kerajaan di peringkat kerajaan negeri ini yang mana memfokuskan kepada apa yang selari dengan perubahan landscape di peringkat global, yang mana global lebih kepada circular economy, lebih kepada green economy, dan kerajaan sedang menyediakan platform ini. Dan kita dapat lihat berbagai petanda-petanda positif yang mana negeri Sarawak telah menerima pelbagai bentuk pelaburan yang berkualiti, yang selaras dengan agenda global yang lebih mementing, yang cuba menekankan masalah pengurusan climate change dan sebagainya. Dan kalau kita tengok, saya imbas sedikit mengenai pelaburan asing ni. Sebenarnya kalau diikutkan aliran masuk sebenarnya untuk negara meningkat, kalau dulunya 17.1 bilion dan kini meningkat kepada 49.5 bilion. Dan pastinya melibatkan subsektor elektrik, peralatan pengangkutan dan pembuatan yang lain. Tapi di dalam hal ini, Doktor, kita tahulah kalau kita tersebut tentang pelaburan yang pastinya pelabur asing itu sendiri secara tidak langsung memastikan satu, keadaan ekonomi itu harus kukuh. Kestabilan politik itu harus, orang kata itu stabil juga. Bagaimana Doktor melihat sebenarnya untuk kita sebagai negara Malaysia sendiri untuk memastikan ianya mencapai, orang kata itu mencapai KPI para pelabur asing sendiri?
Okay. Saya setuju dengan dengan yang dinyatakan tadi tentang betapa pentingnya untuk kita punya kestabilan politik. Kita dapat lihat kesannya jika keadaan politik kita tidak stabil dalam beberapa tahun ini, ianya sebenarnya telah memberi kerugian besar kepada rakyat dan juga negara. Okay. Jadi kita tidak punya kalau kita lihat pelabur luar, mereka akan memikirkan tentang jangka masa panjang. Kalau mereka membawa FDI di negara kita, mereka tidak akan membuat operasi untuk sebulan, 2 bulan. Ia memakan beberapa tahun, even berpuluh tahun. Jadi kestabilan politik yang pertama. Keduanya dari segi polisi yang kita tetapkan seharusnya bersifat jangka masa panjang dan sustainable. Flip-flop polisi ini kurang digemari. Flip-flop polisi dengan keadaan politik ini bersangkut paut. Jika keadaan politik tidak stabil, jadi kita mempunyai polisi yang flip-flop. Flip-flop polisi ini kalau ikut statistiknya adalah varian lah. Kalau varian dan standard error itu besar, jadi risiko dia tinggi. Investor tak minat. Betul. Investor tak akan minat untuk nak deal dengan risiko yang di luar jangka. Kalau risiko yang di dalam kawalan mereka suka. Sebab itu saya berkata tadi, kalau kita lihat dari asasnya, satunya kestabilan politik, keduanya kerajaan harus mempunyai polisi berjangka masa panjang dan sustainable. Dan saya lihat kerajaan Madini sekarang ke arah itu. It's very clear kerajaan komit dengan agenda global, energy transition agenda. Dan bila kita ke arah itu, jadi pelabur luar itu sangat jelas tentang arah tuju kita. Dan sekarang di peringkat global, investment yang bersangkut paut dengan green energy transition ini sangat tinggi nilainya. Kalau kita masih lagi dengan flip-flop polisi yang tidak menarik minat mereka untuk melabur negara, saya yakin kita akan ketinggalan. Betul. Dan itulah satu perkara yang perlu dilihat, khususnya soal SDG. Ini pelabur asing sangat mementingkan perkara ini dan ia juga boleh merancangkan kalau kita tidak memperkasa SDG ini. Baik, terima kasih kepada Dr. Zul atas perkongsian itu. Doktor. Kita nak beralih kepada di studio ini, ringkas saja di pojok ini. Salah satu perkara yang setiap kali saban tahun belanjawan akan dibentangkan Kementerian Kesihatan paling besarlah menerima manfaatnya kerana kita antara negara yang membelajarkan amaun cukup besar untuk sektor kesihatan. Dan saya melihat bagaimana strategi ini harus barangkali untuk diubah sedikit kerana sektor-sektor lain juga memerlukan juga perhatian segera. Dalam konteks ini saya lihat antara strategi dilakukan oleh kerajaan adalah untuk mewujudkan agenda nasional Malaysia hebat. Kita nak alih daripada merawat, kita nak cegah. Pandangan daripada Dr. sendiri dalam konteks ini, strategi yang harus dilakukan bagi mengangkat agenda ini supaya kita benar-benar faham dan memahami konsep keperluan, sebaiknya kita cegah dahulu daripada kita merawat kerana akhirnya nanti bersangkut paut juga kepada soal dana kerana kita tidak mahu semata-mata Kementerian Kesihatan saja saban tahun yang akan menerima cukup paling besar. Dalam konteks ini bagaimana, Doktor? Okey, kalau kita lihat semalam pada pembentangan yang lepas, kalau kita lihat dua duty excise yang telah ditekankan iaitu tembakau dan juga gula. Jadi sebenarnya pencegahan itu lebih baik. Okey, kalau jika dua-dua ini semakin lama semakin mahal, akhirnya permintaan dia semakin kurang. Dengan harapan tidak adalah ramai lagi yang mempunyai risiko dari segi kesihatan. Tetapi di sini saya ingin tambah sikit, mungkin dari segi fasiliti sukan dan sebagainya untuk mereka sihat. Okey, kalau kita lihat sekarang ni dia punya budaya hidup dah berbeza. Dahulunya kita duduk di bawah di kawasan di bawah-bawah, sekarang dia duduk di high rise. Jadi kawasan yang high rise ni tidak ada tempat untuk mereka meluangkan masa untuk menjaga kesihatan. Tapi saya tengok contohnya baru-baru ni saya pergi di kawasan Selayar contohnya. Kawasan Selayar itu mereka telah menyediakan satu tasik itu dibangunkan, malah di kawasan di kelilingnya adalah kawasan yang dia punya high rise-nya tetapi value-nya telah meningkat disebabkan oleh fasiliti yang mereka sediakan oleh pihak swasta. Jadi secara tidak langsung mereka akan cenderung untuk ada masa mereka turun senam dan sebagainya. Jadi itu dapat bantu. Senaman harus diutamakan. Baik. Pura antara perkara yang boleh kita kongsikan untuk hari ini. Terima kasih banyak kepada Dr. Mustazah Masud atas perkongsian ini. Kami sudah pun berada pada rancangan. InsyaAllah kami di Bernama TV akan membawakan kupasan khusus berkaitan tentang analisis belanjawan 2024. Ya, kita akan jumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum.